Okey, sambil-sambil lah. Baik. Kita kembali. Kita tengok hari ini, untuk mereka menjayakan agenda mereka. Contoh kita kaitkan tadi Freemason dengan Illuminati dan penyembah-penyembah syaitan. Dia start zaman Namrus. Kita tahu Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam. Namrus ni cicit Sam, cicit-cicit Nabi Nuh lagi. Sebab lepas peristiwa banjir besar, memang tak ada golongan lain dah. Anak-beranak Nabi Nuh tu je ada. Mari hak jadi baik ke, hak jadi soleh ke, hak jadi jahat, hak jadi toleh pun, itulah dia. Dan termasuk ialah Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam. Baik, salah satu kehebatan Namrus ni kalau kita tengok, dia ni ada kehebatan dari sudut architecture, dari sudut seni bina. Sebab dia antara pembina Menara Babylon. Dia pembina kuil Marduk hak hebat yang dipenuhi dengan dewa-dewa pada zaman dia. Dia juga pembina kota Nineveh di Assyrian Empire. Dia juga salah seorang ahli astronomi. Dia juga ahli astrologi. Dia juga pencipta ilmu palmistry, horoskop tu yang berasaskan 12 bintang. Semua tu datang pada zaman Namrus. Dan dia juga gunakan sistem matawan dan penomboran seksagesimal berasaskan 6 dan 60. Hari ni kita masih pakai sistem tu sejak zaman Namrus. 60 saat bersamaan 1 minit, 60 minit bersamaan dengan 1 jam, 360 darjah. Ini semua asas dia datang dari Nuh lagi. Sebab Namrus arkitektur yang hebat, ahli seni bina. Sebab itu teras ini melahirkan Freemason, pembina-pembina yang bebas. Walaupun asas sebenar Freemason bermula di Scotland. Hak nama Freemason betul-betul The Scottish Rite. Di Scotland, Scottish Rite. Sebab itu ahli-ahli Freemason yang naik dari satu tingkat ke satu tingkat boleh ditabalkan di mana-mana lodge, mana-mana tempat. Tapi bila sampai tahap 33rd degree, dia perlu di PhD kan di sini. Tak boleh tempat lain, iaitu di Scottish Rite. Ini zaman bila dia masuk penubuhan Scottish Rite, zaman dia tukar sejarah. Dia adalah bangsa-bangsa Viking dari negara Skandinavia tu. Dia tukar sejarah, mereka ubah, mereka jadi Anglo-Saxon. Kemudian masuk ke tanah besar England. Waktu tu waktu berkecamuknya perebutan tanah-tanah. Hak zaman Braveheart punya cerita. Mel Gibson pelakon utama. Pernah tengok filem Braveheart? Kan pahlawan-pahlawan Scotland tu. William Wallace. I am William Wallace. Mel Gibson pelakon paling ramai dalam sejarah. Akhirnya dibahagi-bahagikan, hak ni sikit, hak ni sikit, hak ni sikit, diterajui oleh seorang raja, King Arthur. Penasihat tu paling penting. Siapa penasihat King Arthur? Siapa penasihat King Arthur? Merlin, watak Merlin paling penting. Merlin dia boleh hibernation 2 dimensi. Ingat. Siapa Merlin? Who is Merlin? Dialah yang menjadi pengasas dan pembina Stonehenge di Salisbury. Batu-batu hak tinggi tu. Batu tu ada struktur apa? Untuk ukur sistem pergerakan matahari. Bawah tu ada apa? Bawah Stonehenge tu ada apa? Jadi rahsia sampai kini. Okey. Berbalik kepada Namrus, dia bina Menara Babylon. Tapi kita harus ingat, zaman Babylon ini adalah zaman tamadun apa? Babylon zaman tamadun apa? Tamadun paling awal di dunia Mesopotamia, bukan Mesopotato ataupun Mr. Potato. Mesopotamia, bawah Mesopotamia banyak kerajaan yang berganti silih. Ada Sumeria yang terkenal, Raja Hammurabi yang terkenal dengan kod Hammurabi itu. Kemudian ada kerajaan Akkadia.
Maharaja Sargon I, Maharaja Sargon II, kerajaan Akkadia. Ada kerajaan Assyria, Assyrian Empire, ada kota Nineveh, kota Nabi Yunus ibnu Matta. Tahu? Yunus ibnu Matta. Matta tu siapa? Matta tu siapa? Yunus anak Matta. Matta tu siapa? Matta tu siapa? Dua orang Nabi, satu-satunya yang dibenkan dengan nama mak, Isa ibnu Maryam dan Yunus ibnu Matta. Matta tu bukan nama bapa, nama mak Nabi Yunus. Hak lain selain Adam lah, Adam tu tak ada lah. Selain semua lakab dengan bin bapa kecuali dua Nabi ni, Adam ibnu Maryam, Yunus ibnu Matta, anak lelaki Matta. Matta tu nama mak perempuan Matta ibnu Abu Matta. Abu Matta ibnu anak siapa? Yunus anak Bunyamin. Bunyamin adik-beradik Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yakub. Itu jaluran Yunus ibnu Matta sampai kepada Bunyamin. Baik, sekarang kita tengok tu kota dia. Sebelah tu ada Empire Aram, bangsa Iram. Bangsa Iram ada 3 Nabi. Sebelah Assyrian Empire tu Nabi Zulkifli. Bapa Nabi Zulkifli siapa? Bapa Nabi Zulkifli Nabi apa? Zulkifli bin Ayub. Seorang lagi Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa. Ini mari ikut keturunan mana? Zulkifli bin Ayub, Ayub bin Amush, Amush bin Tawah, Tawah bin Rum, Rum bin Aish, Aish bin Ishaq. Anak Nabi Ishaq. Sebab anak Nabi Ishaq tu kembar, Aish dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub tu kembar, abang dia nama Ish. Zulkifli dengan Ayub, jalur dia datang ku Ish, abang Yakub. Kalau Nabi Ilyasa datang ke mana? Ilyasa bin Akhtub, Akhtub bin Syu'lim, Syu'lim bin Afraim bin Yusuf. Okey, anak Nabi Yusuf 3 orang kan. Manasih ni hak hilang rekod daripada orang Yahudi. Hak dia duk cari ni keturunan Manasih. Orang Yahudi duk cari sampai ke timur, sampai ke Nusantara lah ni keturunan Manasih Nabi Yusuf hilang dalam rekod. Siapa keturunan Manasih sekarang? Hak nombor 2 tu nama dia Syu'lim. Nama Afraim, silap. Afraim. Anak kedua Afraim. Anak yang ketiga perempuan Misha. Jadi Efraim tadi anak nombor 2, ada 3 orang anak. Dia sama macam Nabi Yusuf, 2 lelaki 1 perempuan. Hak nombor 1 nama Nun. Hak inilah jaluran tadi, Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf. Hak nombor 2 Syu'lim, datang kok Nabi Ilyasa bin Akhtub bin Syu'lim bin Afraim bin Yusuf. Nombor 3 Rahmah. Rahmah siapa? Isteri Nabi Ayub. Dia kutu-kutu tu. Dia kena tulis. Kalau tempat lain saya tulis habis Adam sampai Muhammad. Dia punya sambungan-sambungan, senang nak faham. Baik, situ ada benda penting tu. Situlah tempatnya masjid di Dimash. Masjid Dimash di dalam Aramian punya empire dulu. Hak tempat tu, Masjid Dimash tu ada satu menara tempat katakan Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tu dalam Aramian Empire. Kaldan bawah sekali sebab Nabi Ibrahim tu kampung dia Ur Faddam Aran. Bangsa dia bangsa Kaldan dalam tamadun Babylon punya sekali dengan Namrus. Jadi Namrus punya dia nak menyatukan semua wilayah tadi pada zaman dia. Dia duduk di Babylon, biar orang Sumeria duduk bawah dia, Akkadia bawah dia, Kaldea bawah dia, Assyria bawah dia, Aramia bawah dia. Dia nak menubuhkan OWG. Apa dia OWG? One World Government.
satu kerajaan yang bersatu di bawah ketamadunan Babylon. Dan hari ini anak cucu dia bekerja keras untuk menjayakan misi tok dia Namrud dulu. Cuma dia tukar nama, hari ini NWO, New World Order. Apa sebab mereka serang Iraq? Apa sebab mereka serang Baghdad? Adakah semata-mata kerana nak jajah? Adakah semata-mata kerana Saddam? Adakah semata-mata kerana peluru berpandu? Adakah semata-mata kerana minyak? Ataupun di situ adalah Iraq adalah Babylon lama, dan hari ini dia tukar jadi Babylon baru di bumi Amerika. Pertukaran itu berlaku di mana? The Great Seal. Duit dolar, lihat kod dia MDCCLXXV1 bawah 1776. Itu adalah kod penomboran sistem 660 seksagasima zaman tamadun Babylon lama kepada perubahan Babylon baru Amerika kepada sistem penomboran berasaskan 10.6 darat 1110 akan keluarlah 1776 penubuhan Amerika. Penubuhan Amerika, itulah kod dia 1776. Dan begitu juga Illuminati ditubuhkan pada siapa yang tubuhkan Illuminati? Adam Weishaupt, di mana? In Stuttgart, Jerman, Bavaria. 1 hari bulan Mei 1776 Illuminati ditubuhkan. 1 Mei 1776, dan hari itu kita diberi cuti. Fahamkah kita untuk siapa kita bekerja sekarang? Tapi tak apalah, cuti kan? Cuti. Lepas tu dia bergabung dengan Freemason. Bila bergabung dengan Freemason, memang agenda mereka sama, tapi perancangan dan pelaksanaan berbeza. Akibatnya penggabungan ini melahirkan apa yang dikatakan sebagai 8F. Tahu 8F tu apa? F yang pertama, faith, kepercayaan dan akidah. Mereka akan kikis ini daripada orang-orang Islam. Kikis akidah, rosakkan agama Islam. Sebab dia tahu bahawa Nabi Isa akan turun dan bunuh siapa? Bunuh Dajjal. Jadi sebelum Dajjal kena bunuh, dia siap-siap bunuh Nabi Isa. Dia ingat Nabi Isa dah kena bunuh dulu. Sebab dia dah baca Taurat, dia dah baca Injil, hak akan bunuh Dajjal Nabi Isa. Yahudi ni buat perancangan campur dengan Maharaja Rom zaman Palestin, Byzantine Timur, bunuh Nabi Isa. Oh, dia ingat dia bunuh Nabi Isa tu, Nabi Isa tak turun dah. Tapi dia tahu tu cuma pembohongan, nak tipu. Lalu dia tukarlah akidah orang Kristian masa ni. Daripada 1 Masihi sampai 325 Masihi, akidah Kristian masih lagi tulen, tak ada lagi unsur-unsur anak Tuhan atau Trinity. Selepas persidangan Nisia, konsili Nisia 325 Masihi, baru ditetapkan 4 Injil hak mereka guna pakai hari ini. Injil John, Injil Mark, Injil Luke dan Injil Matthew. Dan hari itu jugalah Maharaja Konstantin mengumumkan akidah baru bagi Kristian selepas persidangan konsili Nisia, Trinity, dan kena menganggap Isa itu anak Tuhan. Kenapa sampai beratus tahun baru bertukar Isa anak Tuhan, sedangkan sebelum ni tak ada masalah? Nampak tak dia punya permainan? Jadi hari ini orang-orang Kristian tertipu dengan akidah ini. Tapi orang Kristian pun duk tunggu dah Nabi Isa turun. Yahudi KO terus dah, bagi dia Nabi Isa dah mati. Bagi dia rasa selesa dan selamat. Dajjal sudah tidak akan dibunuh lagi, sebab Nabi Isa tak nak turun dah, Nabi Isa mati. Tapi kita dua agama besar Samawi, Kristian dengan Islam duk tunggu. Yang jadi beza tang mana?
Yang jadi beza bagi kita, waktu orang nak bunuh Nabi Isa dulu, pandangan Islam, Nabi Isa diangkat Allah, nanti akan turun. Orang Kristian yang disalib tu dah memang Nabi Isa, tapi dia meninggal 3 hari, kemudian Allah hidupkan balik, bertemu pertemuan terakhir dengan sahabat dia, kemudian Allah angkat. Angkat sama angkat, tapi kita angkat terus, rupakan hak tu orang lain. Kristian hak tu pun dia, hak mati pun dia, hak bangkit balik 3 hari pun dia, hak naik pun dia, hak turun pun dia. Tu saja beza. Sebab nanti nak turun di mana? Nanti nak turun di Masjid Dimash, Masjid Umayyah. Tahu tak apa sejarah tapak masjid tu? Zaman tu zaman siapa? Aramia, 3000 sebelum Masihi, zaman Mesopotamia. 1000 sebelum Masihi, di situ ada kuil untuk memuja dewa Haddad, dewa badai, dewa petir. Zaman tu zaman dewa kan? 1000 sebelum Masihi. Kemudian bila berlalu zaman tu, 1 Masihi, 1 abad Masihi ke atas sampai 400 tu, dibina kuil Temonos dia panggil, untuk sembah Tuhan Jupiter. Sebab abad pertama sampai ke-4 Byzantine Timur dah masuk. Byzantine Timur siapa? Orang-orang Rom. Rom dia bawa ajaran Hellenistik dia. Hellenistik Rom, ajaran dia berteraskan pagan kuno Yunani Greek, percaya pada dewa. Salah seorang dewa dia percaya siapa? Jupiter. Jupiter lah duduk dalam kuil Temonos tu. Tempat tu, tempat mana? Tempat tadi ada dewa Haddad. Sebelum tu kuil tu runtuh, bangun kuil Temonos, sembah Tuhan Jupiter. Dia banyak lagi dewa dia, 12 tu lah. Apollo pun dia, Zeus pun dia, Hercules pun dia, Athena pun dia, Saturn pun dia, Jupiter pun dia, Hades pun dia, Poseidon pun dia. Segala makneka dewa, tapi salah satu Jupiter, sembah situ. Sampailah masuk ke-4 Masihi, abad ke-4 Masihi, dah dia bercampur Hellenistik dia dengan bila dia mari sini, agama Kristian tengah berkembang. 4 Masihi, Nabi beranak berapa Masihi? Nabi berapa? 20 April 570. Nabi beranak 20 April 571, tak beranak lagi. Ni baru abad ke-4, 400 lebih. Maknanya agama Kristian tengah naik, campur dengan Hellenistik. Tadi mereka pun menganut, tapi menganut pun agama pagan Yunani kuno campur Rom mereka, digaraklah unsur dewa, unsur Trinity dia tu. Trinity zaman Nuh lagi, Namrus kan, mak dia tu, Namrus dikahwin dengan mak sendiri. Mak dia tu mengandung. Konon-kononnya tak ada lelaki yang membuntingkan dia, mengandungkan dia. Dia kata dia mengandung sendiri, wanita ajaib dia dakwa. Bila dia mengandung, beranak kepada siapa? Namrus tu anak, tapi bila Namrus besar, Namrus tampan, Namrus kacak. Jadi bila orang-orang perempuan nak dekati Namrus, mak dia pun cemburu. Pada duk dapat orang lain, dia kahwin dengan Namrus. Namrus kahwin dengan mak dia. Jadi automatik dia tu anak, dia tu suami. Lepas tu Namrus meninggal. Bila Namrus meninggal, sedihlah kawan ni. Tapi bagi dia, jasad Namrus saja, tapi roh Namrus masih terus hidup. Sebabnya dia tengok apa? Dia tengok satu kayu yang mati, tiba-tiba di celah kayu tu tumbuh pucuk baru. Kayu tu dah mati, dia tengok kat taman dia tu tumbuh pucuk baru. Dia pun datang idea bahawa yang jasad Namrus cuma mati, tapi roh Namrus masih tetap hidup. Akhirnya pokok ni besar, jadilah pohon evergreen. Tiap-tiap 25 Disember, roh Namrus tu akan datang letak hadiah di pohon evergreen tadi. Roh Namrus datang. Pasal apa 25 Disember? 25 Disember tu tarikh lahir Namrus. Hari ni untung tarikh lahir tu, sebab kita dapat cuti sekali lagi. Jadi Namrus bawa hadiah. Hari ni tukar watak tu jadi Santa Claus. Sebab tu ada kartun, budak tanya, Pakcik Santa ni mitos, Pakcik Santa legend, tapi pasal apa
Ayat-ayat dalam Injil, ayat-ayat dalam Bible, tak ada satu pun cerita pasal Pakcik Santa. Namrus mai. Kemudian dia mengandung sekali lagi, konon-kononnya mengandung suci juga. Lahir siapa? Tammuz. Tamuzi. Bagi dia Tamuzi tu hanya watak Tammuz, tapi roh duduk dalam tu roh siapa? Roh Namrus. Jadilah Trinity, Tuhan berkeluarga start di situ. Namrus, Semiramis, Tammuz. Semiramis tu mak Namrus, isteri Namrus. Hari ni Semiramis duduk mana? Semiramis duduk di New York, sikit punya besar, pegang buku sebelah, pegang oboh sebelah. Statue of Liberty, itulah Dewi Semiramis, bini Namrus, mak Namrus. Siapa kata cucu cicit Namrus sudah lenyap, sudah hancur? Tu ada lagi. Siapa yang buat tu? Bukan Amerika, Perancis yang buat, bagi hadiah dekat Amerika. Statue of Liberty tu Semiramis. Apa makna obor tu? Api tu. Api tu roh Namrus yang sentiasa bercahaya, roh Namrus yang sentiasa hidup memerhatikan dunia sekarang. Roh Namrus masih memerintah dunia. Tengok dalam filem Trista Columbia, perempuan kan pakai baju putih tu, Sony Picture Production tu, tu pun sama. Kemudian dia tukar watak-watak ni, nama lain tapi merujuk kepada Semiramis. Salah satu watak Easter. Easter, faham tak Easter? Cherry Easter, tahu Cherry Easter tu? Nak bagi ejaan tu, nak bagi tahu ejaan Easter tu lah, hari Easter kan dalam Kristian. Easter tu bahasa Inggeris. Easter juga kalau Inggeris dia panggil TER, kalau TRE tu dia panggil Anglo-Saxon punya bahasa. Kalau Ishtar, Babylon punya bahasa. Kalau Ashtaroth, itu punya Hebrew punya bahasa. Kalau Astarte, Greek Yunani kuno. Easter ke, Esther ke, Ishtar ke, Astaroth ke, Astarte, semua merujuk kepada Semiramis. Tukar nama. Ratu Astarte ada depan kita, ada di mana-mana. Kadang-kadang kita masuk, duk minum, kepala Semiramis, kepala Ratu Astarte. Duk mana Ratu Astarte? Starbucks tu lah. Starbucks tu lah Ratu Astarte. Siapa? Semiramis. Lenyap ke, hilang ke, ada di mana-mana. Hak ni lah yang kita nak duk ceramah, kita duk kuliah ni. Simbol dia, lambang dia ada di mana-mana. Dan kalau kita tengok tradisi lain di Asia, Cybele dengan Dayos, benda sama. Di India, Dewi Dewika mengandung suci juga, dapat anak Dewa Krishna. Mana Dewa Krishna? Kalau Dewa Siva, hak bersila Trisula mata tiga, ulak senduk, tu Siva. Kalau hak bulatan macam joget tu, tu Vishnu. Kalau Krishna hak mana? Duk tiup seruling. Kalau hak kepala gajah, hak tu Ganeshan. Adik-beradik dia hak okey, Subramaniam. Banyak lagi Tuhan-Tuhan dia. Iswara, Kubera. Lepas tu hak kepala monyet tu Hanuman. Hak ni. Tapi falsafah dia cukup. Kita ada guru kawan-kawan, kita tanya apa makna ni? Dia kata makna dia cukup tersirat. Sebenarnya nak bagi tahu beza antara peniup dan suara yang ditiup. Peniup tu siapa? Peniup tu siapa? Bagi dia peniup tu hak atas sekali lah. Tapi suara hak ditiup tu tak berhuruf, tak bersuara. Hak ditiup tu masuk pada telinga-telinga manusia. Tu dia punya falsafah. Peniup tu itulah, tapi suara yang ditiup tu tak ada huruf, tak ada suara, orang dengar masuk. Ada beza peniup dengan suara yang ditiup, suara yang terhasil. Peniup lain, suara yang ditiup lain, suara yang terhasil dari seruling juga lain. Biarlah, tu dia punya falsafah, dia punya teori agama dia.
Lepas tu sampai kepada siapa? Mesir. Kan bila Babylon jatuh, Mesir dah ada zaman Babylon, cuma tak popular. Ajaran ni diseluduk masuk oleh bangsawan Babylon, masuk dalam istana Firaun. Firaun dah ada dewa banyak dah, daripada dewa Ra, dewa matahari, one eye sun god, Tuhan matahari bermata satu. Daripada ada trinity dia, Horus, Isis, Osiris. Banyak lagi dewa dia, ada dewa Set, ada dewa Ra, ada dewa Anubis, ada dewa Emtah, ada dewa Hathor. Hathor tu hak lembu tu lah. Geng-geng zaman Nabi Musa dah tengok, dah rancak dah patung Hathor lembu tu. Sebab tu bila Samiri buat patung lembu, pasal apa dengan mudah jadi bodoh? Sebab cengkaman dalam jiwa tu dah lama dah berminat dengan Hathor. Kita bayangkan satu benda yang kita tak boleh bayang. Manusia-manusia hak belakang diselamatkan oleh Nabi Musa, kita kata iman yang cukup kuat, takkanlah satu hari Samiri suruh sembah lembu dengan mudah jadi bodoh. Kita kata lah ni tak, kita pengikut Nabi Isa, kita ni kuat-kuat, tiba-tiba mari seorang atas peleot, kita buat lembu mari jom sembah lembu. Kenapa sampai begitu bodoh jadi ada sembah sedangkan kita tengah kuat? Sebenarnya pengaruh tu dah ada pada dewa Hathor, dewa lembu tu. Sebab tu mereka pernah minta dengan Nabi Musa, buatkan untuk kami satu patung agar mudah kami nak sembah Tuhan. Bila buat patung lembu, kebetulan Musa pula terlajak hari atas bukit Tursina. Tengok Musa cari Tuhan di atas bukit, tak jumpa. Sebab Tuhan Musa sebenar duduk sini. Lembu ni Tuhan Musa, lembu Tuhan kita semua. Dia buat cerita lagu tu. Benda bak terpeleok, benda bak nak kalih iman ni bukan hari ni. Agenda ni masih sama. Tapi hari ni dia berhalakan kita dengan apa? Dengan duit. Transformasi berhala hari ni duit dan wang. Dan kita semua ada sebahagiannya adalah penyembah-penyembah bagi duit. Saya dah kuliahkan khusus tajuk bab manipulasi. Bagaimana duit boleh mengubah seseorang. Betul, dengan duit kadang-kadang seseorang yang baik mungkin berkhianat kerana duit. Seseorang boleh tipu bapa, ibu dan adik-beradik kerana duit. Seseorang boleh bunuh orang lain kerana duit. Seseorang boleh jadi pelacur kerana duit. Seseorang boleh pecah amanah kerana duit. Seseorang boleh pecah tabung masjid kerana duit juga. Seorang boleh tipu adik-beradik dan saudara kawan perniagaan dia kerana duit. Seseorang boleh jual maruah dia kerana duit. Hari ini berhala ini boleh ubah tingkah laku dan sikap kita. Dan kita antara sebahagian penyembah kepada transformasi berhala moden ini. Sebab apa? Inilah kita. Inilah kita kejar. Kita tak nampak dah unsur-unsur kebaikan. Ibu sanggup kerana ini, bapa sanggup kerana ini, kawan sanggup kerana ini, maruah sanggup kerana ini. Agama pun kadang-kadang bayangkan, tukar agama aku bagi 2 bilion. Lagu mana? Kita miskin memerlukan duit 2 bilion mak. Tukar agama 2 bilion. Bagi hak jenis tak apa nak kuat lagu mana? Paling kurang pun padahal aku tak tukar pun, cakap kat mulut pada aku Islam lagi, aku ambil lah 2 bilion. Paling bodoh pun lagu tu tak? Kerana duit orang boleh tukar akidah. Kerana duit orang boleh dibeli, orang boleh disogok, orang boleh dipergunakan. Sambung balik. 10 suku dah ni. Dia standard berapa mak sini? Dah betul lah kalau nak berhenti-berhenti. Sebab dah jadi satu kes. Satu kes mengurusi itu seolah-olah mencabar. Kita duduk di Penang 2 jam, 2 jam setengah biasa. Pergi balik Kelantan, kampung kita. Ustaz nak sampai ke subuh, tak ada masalah. Hebat kata. Baru sampai 10 nak masuk pukul 11, Ustaz, lapar nasi Ustaz. Tak maulah lagu tu tak. Nak masuk pukul 11 tu lapar dah. Bukanlah kita kata masuk dia sampai subuh tu bukan rapat ke subuh, maksudnya bagilah nak bagi apa.
Tapi sebabkan 10 suku tak apalah, saya pun esok ada kuliah lagi. Jadi sebagai rumusan lah, apa yang kita perkatakan pada malam ini, yang kita berseluruh lah, yang kita berlawak lah. Tapi apa yang penting, keseriusan kita tadi memperkenalkan tentang eskatologi tadi, nak sebutkan benda-benda tadi yang tersirat, yang mutasyabihat. Sebab padanan kita dah ada Quran, kita dah ada hadis. Nombor satu, hadis-hadis ini ialah hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi, satu hal. Yang kedua, isi hadis-hadis Nabi ini relevan dengan setiap peristiwa akhir zaman. Yang ketiga, dia terhubung dan terkait rapat dengan tanda-tanda kiamat. Itu yang kita nak bagi pesan. Kita takut kita hanya bersikap jadi penunggu. Ni Nabi kata jadi lagu ni, kita pun tunggulah bila nak berlaku tanpa apa-apa persediaan, tanpa apa-apa kajian. Ni bila pula nak berlaku ni, nak tunggu juga. Ni bila-bila nak berlaku ni, nak tunggu juga. Kita tak buat apa. Dalam masa yang sama kita duk cari fitnah Dajjal, duk cari fitnah Dajjal, duk cari Dajjal. Sedangkan dalam masa yang sama Dajjal duk mana? Dajjal duk mana? Dajjal duduk dalam rumah kita lama dah. Duduk mana Dajjal duduk? Dak dalam rumah kita tu, tang mana Dajjal duduk? TV. Oh, TV Dajjal. TV Dajjal sebab mata satu. Kita anggap TV Dajjal. Baik. Nak tahu Dajjal hak sebenar? Ni. Kita sibuk cari Dajjal di luar. Sedangkan dalam masa yang sama, kita dah lama buta sebelah mata, melepaskan isteri masing-masing, kadang-kadang keluar tanpa izin. Kita dah lama buta sebelah mata, melepaskan isteri keluar tanpa menutup aurat. Kita dah lama buta sebelah mata, melepaskan anak-anak perempuan kita keluar dengan mana-mana teman lelaki. Kita dah lama buta sebelah mata kerana tak tahu dan tak ambil tahu mana anak lelaki kita daripada pukul 12 malam sampai subuh. Kadang-kadang kita tak tahu, jadi mata sebelah anak tak semayang. Kita tak ambil tahu mata sebelah anak tak puasa. Kita tak ambil tahu anak tak reti mandi junub. Kita tak ambil tahu anak tak reti baca muqaddam. Kita tak ambil tahu daripada mana sumber kemasukan nak bagi anak-anak macam. Kita sibuk cari Dajjal kat luar. Dajjal yang sebenar ada depan mata. Siapa Dajjal? Fikirlah sendiri. Berlaku atau tidak ni? Ini hakikat. Kita sibuk cari hak besar, sedangkan kita sendiri pencipta kepada Dajjal-Dajjal kecil dalam kehidupan kita. Kita tak sedar benda ni dan kita tak perasan. Dah lama kita butakan sebelah mata. Sebab yang Dajjal nak, semua kemungkaran, semua kejahatan di akhir zaman dianggap biasa. Bila orang tegur, standard je lah ni, orang tak pakai tudung pun standard. Rimah lah pakai tudung, dah jadi kebiasaan. Tengok bini Main tak pakai tudung, bini Din kawan kita tu pun tak pakai. Takkan bini aku pakai pun anak kecoh. Dia dah jadi biar. Anak kita pakai belah sampai ke paha. Alah, anak orang tu belah sampai ke punggung, anak aku baru sampai ke paha. Anak kecoh dah jadi biasa. Anak lawan ibu bapa tak tegur tak apa, dah jadi biasa. Sistem perbankan riba dah jadi biasa. Orang maki orang mencarut, orang duk tuduh orang, duk fitnah orang, dah jadi biasa. Bila semua dah jadi biasa, dosa-dosa akan dianggap ringan. Bila ringan itulah bala Allah akan datang dalam bentuk yang lebih besar, al-malhamah kubra. Kubra juga, lapak nasi betul ni. Bolehlah berhenti ya, insya-Allah. Ada masa, ada ketika, kalau ada rezeki panjang umur, mudah-mudahan kita akan dapat bertemu buat kali kedua. Mudah-mudahan diterima permohonan dan permintaan ini oleh Allah. Dan saya harap perbincangan, saya anggap perbincangan lah, bukan bagi kuliah, bukan bagi ceramah, untuk menyedarkan masyarakat kita dengan niat yang ikhlas. Tidak ada apa-apa pun yang saya harapkan kecuali kefahaman daripada hadirin hadirat muslimin muslimat, supaya masing-masing menjaga akidah
syariat, adab dan etika kita, terutama di musim-musim akhir zaman dengan pelbagai fitnah-fitnah dan tomahan terhadap agama yang sama-sama kita kasihi dan sayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.